Assalamualaikum. Kami dari perkumpulan 6 ingin membentangkan tajuk faktor falsafah dan pemikiran yang mempengaruhi etika dan peradaban yang terdapat di Malaysia. Sebelum memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli di dalam kumpulan saya. Saya sendiri Siti Suhaini binti Jabar alias Patrick, nomor pendaftaran 17 DIB 21F2062. Saya Aina Natasha binti Muhammad Nur, nombor matrik 17 DIB 21F2006. Saya Syaharizata binti Azmi, nombor matrik 17 DIB 21F2004. Saya Noradinatul Syakina binti Muhammad Radi Arzani, nombor kad matrik 17 DIB 21F203. Nama saya Nur Izan Najiyah binti Baharin, nombor matrik 17 DIB 21F2002. Falsafah dan pemikiran adalah satu usaha yang tuntas bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dengan berfikir secara radikal, sistematik dan sejagat. Falsafah memberikan penekanan kepada kepentingan fikiran, jiwa dan kerohanian. Maka ia mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Kerana pemikiran dan kerohanian yang baik, ia berjaya membentuk rakyat Malaysia etika dan peradaban yang tinggi nilai moralnya. Aspek dalam falsafah menjadi panduan terhadap seseorang dalam membuat keputusan. Terdapat dua aliran falsafah iaitu falsafah tradisional dan falsafah moden. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang falsafah tradisional yang terdiri daripada idealisme dan realisme. Idealisme merupakan falsafah tradisional terawal yang terdapat di barat. Idealisme memfokuskan kepada akal, jiwa dan kerohanian kerana kebenaran hanyalah bergantung kepada tiga perkara tersebut. Idealisme lebih tertumpu kepada perkara yang tidak nampak dan tidak mementingkan kewujudan fizikal. Seterusnya, realisme. Realisme merupakan mazhab falsafah tradisional. Realisme memfokuskan kepada keseluruhan realiti seperti alam fizikal dan apa yang di luar alam fizikal yang tidak dianggap sebagai realiti. Realisme lebih mementingkan kewujudan fizikal untuk membuktikan sesuatu. Falsafah moden terbagi kepada dua iaitu pragmatisme dan eksistensialisme. Pragmatisme ialah tergolong dalam mazhab falsafah kontemporari. Alam semesta bersifat dinamik dan manusia perlu mendapat pengalaman sebagai bukti kebenaran. Seterusnya ialah eksistensialisme. Mazhab eksistensialisme wujud selepas Perang Dunia Kedua. Tergolong dalam mazhab kontemporari. Kebanyakan idea dan pengetahuan seseorang adalah berasal daripada pengalaman bebas atau laissez-faire. Kehidupan adalah tanggungjawab individu. Setiap orang bebas menentukan keputusan dan pilihan mereka. Seterusnya, falsafah rukun negara dalam membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Asas kerukunan hidup bermasyarakat ialah permufakatan dan perpaduan yang melambangkan wujudnya kesetiaan hati. Bagi membentuk sebuah negara yang padu, mesti ada etika dan falsafah kenegaraan yang dapat membangunkan patriotisme, kesetiaan, permufakatan dan perpaduan rakyat. Rukun negara digubal setelah berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 sebagai satu bentuk garis panduan dalam membina masyarakat yang bersatu padu, adil dan harmoni. Rukun negara mempunyai 5 objektif, iaitu yang pertama untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat, yang kedua untuk memelihara cara hidup demokratif, yang ketiga untuk mencipta kelompok masyarakat yang adil, yang keempat untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan, dan yang terakhir untuk membina sesebuah masyarakat progresif. Saya akan menerangkan kepentingan falsafah. Kepentingan falsafah ialah untuk mencari kebenaran dan hikmah. Akal fikiran manusia mempunyai hadnya, maka kebenaran haruslah bersesuaian dengan akal fikiran manusia agar mudah untuk difahami. Selain itu, falsafah juga merupakan penyelesaian dalam masalah. Falsafah menyiasat kebenaran, realiti dan tujuan minda manusia. Ini dapat membantu manusia untuk membuat satu keputusan. Akhir sekali,
Falsafah merupakan pendidikan dan pengetahuan. Media falsafah dapat membentuk jiwa masyarakat, menjadikan negara. Kesimpulannya, falsafah dan pemikiran merupakan aspek penting dalam membentuk etika dan peradaban. Hal ini kerana jika baik falsafah dan pemikirannya, maka baik jugalah etika serta peradabannya. Oleh sebab itu, negara Malaysia dikenali dengan sikapnya yang prihatin, bertoleransi dan saling hormat menghormati walaupun berbeza kaum.